ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk menambah orang yang menengok kuliah kita buat live hari ini tuan. Dah aktif ke belum? Saya pernah kuliah dah setengah jam. Lepas tu dia suruh berhenti, tak start lagi. Tak kasih ulang balik kan. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Tuan-tuan, di dalam Islam ada satu namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah ni artinya tuan keringanan. Jadi Allah tu turunkan amrun. Amrun artinya perintah. Allah bagi perintah tuan. Allah turunkan nahyun. Nahyun artinya larangan. Tapi di antara kedua, antara amrun, perintah, dan nahyun, ada namanya rukhsatun. Apa itu rukhsatun, Ustaz? Namanya ialah keringanan. Terkadang Allah bagi keringanan pada kita dalam beberapa hal, dalam beberapa situasi. Oke tuan, tapi keringanan tadi bersyarat. Maknanya, kalau syarat tadi tak dipenuhi, maka dia tak dapat ikut dalam keringanan tadi. Okey tuan ya. Dia bersyarat tu, dia tak semata-mata Allah bagi tak semata-mata Allah bagi perintah yang terlalu berat, dan tak semata-mata Allah bagi kita larangan yang terlalu berat. Allah bagi keringanan. Okey, yang paling penting di dalam agama, kata ulama, jangan meringan-ringankan. Allah bagi kemudahan, yang paling penting jangan memudah-mudahkan. Okey tuan ya. Boleh mudah, dalam agama ni mudah. Nabi katakan yasir, permudahlah. Jangan susahkan, jangan ekstrim. Okey tuan ya. Mana yang boleh kita permudah, kita permudahkan. Ikut kepada keadaan sesuatu, ikut kepada adat. Tapi adat, kebiasaan tadi jangan melampaui batas agama. Tak boleh disamakan adat satu kampung kepada adat kampung yang lain, adat satu negara kepada adat negara yang lain. Tak sama tuan. Makanya ada orang kadang balik umrah, ni baru pertama kali balik umrah tuan. Dia pula imam dekat masjid tu, dekat surau tu tuan. Lepas sembahyang terus dia tak berbunyi. Makmum pun tanya, tu imam, biasa dah 20 tahun imam kat sini, lepas sembahyang kita zikir bersama. Hari ini apa pula ni? Okey tuan ya, ni tu imam buang tabiat ke macam mana ni, nak mati ke? Kata tu imam, saya dah bertaubat. Kenapa? Selepas saya balik Mekah, saya tak pernah tengok imam dekat Mekah baca doa dan zikir bersama. Ini tak boleh tuan. Adat di sana tak sama dengan adat di sini. Okey tuan ya. Kebiasaan di sana tak sama dengan kebiasaan di sini. Jadi Allah bagi hukum ikut. Bagaimana setiap adat tu dia ada adat, Allah bagi keleluasaan. Namanya rukhsatun. Di antara rukhsah yang Allah bagi itu tuan, namanya ialah menjamak solat. Okey tuan ya. Dan selama ni kita tahu ni tuan ya, menjamak solat ni hanya boleh dekat safar je. Orang kata kalau kita safar kita boleh jamak. Apa jamak tu Ustaz? Sama ada mengumpulkan dua sembahyang dalam satu masa, sama ada masa yang pertama atau masa yang kedua. Ni jamak solat tuan. Berapa sebab jamak solat? Yang saya tahu safar. Yang saya tahu apabila kita bersafar. Tapi rupanya ulama bagi tahu tuan, jamak ni dia ada 3 sebab. 3 sebab kita boleh jamak. Okey tuan, jamak ni kasar jangan samakan. Orang kadang disatukan tuan, jamak kasar lain, jamak lain, kasar lain. Jangan samakan. Okey tuan ya, terkadang ada sebab dia yang sama. Apa dia? Safar boleh jamak, boleh kasar. Tapi ada beberapa sebab yang hanya boleh jamak, tak boleh kasar. Okey tuan ya. Apa tu Ustaz? Yang pertama, kata ulama, sebab daripada kita boleh menjamak solat ialah apabila kita sakit. Sakit boleh jamak solat.
Okey tuan ya, sakit boleh jamak solat. Sakit yang macam mana ustaz? Okey tuan ya, sakit macam mana? Sakit ni banyak dia tuan. Ada orang yang sakit, dia bila dah masuk 20 hari bulan mulai sakit dia. Gaji tak masuk lagi, sakit lah. Ada orang mulai sakit dia tuan. Sakit ni macam-macam. Sakit yang ulama bagi tahu boleh untuk menjamak solat apabila dia merasa susah untuk solat di setiap masa dan setiap waktu. Susah ni macam mana ustaz? Susah ni uruf. Apa ni uruf ni ustaz? Orang nampak memang susah dia sembahyang. Bukan susah ni kita yang pilih tuan. Maksudnya bukan susah ni kita yang hukumkan. Dah sembahyang tadi, alhamdulillah ustaz, saya dah jamak tadi maghrib dengan isyak. Okey tu. Jamak maghrib dengan isyak. Macam mana boleh jamak? Tadi saya sakit kepala time maghrib tu. Macam susah saya nak solat isyak. Ni tak boleh tuan. Makanya hukum ni tuan, ulama bagi tahu, dia bukan sekadar ulama bagi tahu membaca kitab, bukan sekadar apa nama dia tu pandai baca kitab bahasa Arab dia tahu hukum. Saya bagi contoh, isteri saya tanya, macam mana tu saya tak logik lagi. Okey, saya bagi contoh dengan tuan. Salah satu syarat jamak takdim ialah, kata dia, al-mutawaliyah baina salataini. Apa mana mutawaliyah? Ialah berurutan. Mana berurutan tu tuan? Lepas sembahyang pertama mesti buat sembahyang kedua. Ni jamak takdim tuan. Syarat jamak takdim, kalau tuan buat solat pertama, solat zuhur, lepas tu tuan mesti terus buat solat asar. Tak boleh tuan buat solat zuhur, nanti lepas 2 jam, 3 jam, atau lepas beberapa menit, 10 menit, 20 menit, tuan baru buat solat asar, tak sah. Kenapa? Karena syarat dia ialah mutawaliyah. Apa itu tawali ustaz? Tawali dalam bahasa Arab artinya berurutan. Lepas satu buat yang kedua. Itu mana mutawaliyah. Okey tuan, saya pandai bahasa kitab, tapi saya tak pernah belajar. Orang Arab, tuan-tuan, kalau baca kitab ni, tuan bawa kitab gundul ni, kitab keribo ni, kitab keriting ni tuan, kitab yang tak ada baris ni, tuan pergi dekat Syawarma Damaskus Bukit Bintang, ya Habibi, faham tu tuan? Suruh dia baca. Pandai dia baca tuan. Dia orang Arab, macam mana pula tak pandai bahasa Arab? Jadi bukan sekedar pandai bahasa Arab, pandai baca Arab, pandai kitab, mana ada. Faham tu tuan? Pergi tuan dekat Nasi Hadramaut tu, suruh dia baca apa? Dia baca tuan. Memang bacaan dia, memang macam mana? Jangan kita pelik tuan. Kalau Nabi diturunkan dekat Kuala Lumpur, kita pandai bahasa Jawi tuan. Orang tak pandai bahasa Jawi. Tapi tahukah kita makna dia? Tak semestinya. Apa mana mutawaliyah? Berterusan. Apa mana berurutan tuan? Maknanya lepas solat asar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus berdiri solat zuhur. Lepas solat zuhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita jamak, terus berdiri solat asar. Macam tu. Macam tu kah? Kalau kita baca matan dia, kita baca kitab dia, itu yang kita boleh pahami. Saya baca mutawali, mesti berturut-turut ni, antara solat zuhur, lepas tu salam, terus solat asar. Ni, itu yang tuan pahami. Makanya kita belajar lagi. Setelah kita belajar, setelah saya belajar kitab pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sebab kita belajar tuan kitab yang sama, kita belajar yang kedua, tapi lebih tinggi dia punya level. Rupa makna mutawaliyah ni, di antara solat pertama dengan solat kedua, tidak boleh lebih zaman ataupun duration dia sekadar 2 rakaat sembahyang. Berapa 2 rakaat sembahyang ni Ustaz? Yang biasalah tuan, 2 rakaat berapa lama? 5 menit lah saya bagi. Makna dia di antara solat pertama tak boleh lebih kita 5 menit baru buat solat kedua. Makna dia lepas salam, saya nak minum dulu ke, saya nak borak dulu ke, saya nak pergi tandas sekejap ke, boleh, janji jangan lebih 5 menit. Ni seandainya 2 rakaat yang kita cakap 5 menit tadi tuan. Kalau kita just baca kitab, kita bagi tahu dia, tak boleh. Kita mutawaliyah ni lepas sembahyang zuhur tadi masih boleh kita makan tau. Masih boleh kita pergi tandas tau. Jadi awak ni menolak kitab tu. Kitab kata berturut. Bukan itu yang saya tolak. Faham tuan? Yang kita tolak dari dia kata, faham tuan? Sebab dia kata kita tak menghormati ulama tadi, kita tak ikut kitab tadi. Tuan-tuan, bukan. Kita bukan tak ikut kitab, bukan tak ikut ulama. Yang kita tolak ialah pemahaman kamu terhadap kitab ini, kami tak setuju. Kenapa? Karena ulama tak ajarkan.
Okey tuan ya, ulama tak ajarkan. Jadi macam mana Ustaz? Makanya kita mesti selidik dulu siapa guru dia, di mana dia belajar, supaya kita tahu betul tak silsilah ilmu dia. Ilmu ni tuan, dia perlu silsilah. Awak belajar dari siapa? Siapa? Ke siapa? Ke siapa? Faham tuan ya? Bila kita diisytiharkan sebagai seorang namanya ustaz, tapi zaman sekarang ni Ustaz tuan, kalau ustaz, dia panggil diri dia ustaz. Jadi ustaznya je lah, kadang saya geli tuan. Alah, apalah panggil diri sendiri ustaz pula. Saya kalau orang panggil ustaz pun saya malah tuan. Lagi-lagi panggil saya PU. Pergi mahkamah saya besok tuan, kena dakwah. Okey tuan ya? Itu yang saya maksud. Kita tolak, bukan kita tolak Quran. Sama dengan puak yang sebelah sini pula, dia bawa Quran, ini tak boleh, ini bid'ah. Kalau kita tolak Quran, saya tak pernah tolak Quran, tapi saya tolak pemahaman anda. Mestikah saya ikut pemahaman anda atas Quran? Tak. Yang saya wajib ikut Quran, bukan ikut pemahaman anda. Dibandingkan pemahaman anda dengan pemahaman Imam Syafi'i, lebih baik saya ikut pemahaman Imam Syafi'i daripada anda. Betul tuan? Imam Syafi'i tak pernah makan riba, dia makan riba. Mana kita mau ikut? Jadi kita jangan tertipu tuan ya. Ini selimut-selimut yang biasa dibuat oleh orang tersebut. Nah, tuan-tuan, salah satu syarat ataupun sebab daripada jamak ialah sakit. Siapa yang tentukan sakit boleh jamak ke tidak, Ustaz? Inilah perlu terkadang kita bertanya. Dhabit dia, kaedah dia mengatakan, selama dia merasa susah untuk membuat solat ataupun solat daripada waktu ke waktu, susah sampai dah akhir kekuatan dia, akhir kepada taqah, kekuatan dia untuk buat solat. Sebetulnya dia boleh buat solat, tapi dia merasa susah sangat, maka ulama katakan boleh. Macam mana cara dia Ustaz? Ulama bagi tahu tuan, benda ni rujuk pada ulama. Benda yang uruf ni kita tak boleh nak bagi dhabit, kita tak boleh nak bagi kaedah yang tetap. Uruf, apa mana uruf Ustaz? Sama dengan doktor tuan. Kita tahu ni ubat batuk, tahu tak tuan? Okey, saya batuk, saya minum tak sembuh-sembuh, minum tak sembuh. Saya tanya doktor, saya dah minum ubat ni 3-4 kali, tak kurang batuk saya. Doktor cek, tengok dia punya ini semua, tak ada apa, ni minum ubat je. Dia tanya, berapa awak minum ni? Dia cakap, saya minum 3 ml. Kata doktor, patutlah, umur awak ni dah minum 10 ml. Kira-kira yang salah ubat batuk dia ke? Tak. Yang salah ialah kita tak tanya kepada ahlinya. Macam tu juga agama. Agama macam tu tuan. Ustaz kata susah. Macam mana susah tu kalau kita masih ragu lagi mengatakan ni susah ke tak susah untuk kita buat solat setiap waktu? Tanya Ustaz. Selalu saya dapat. Tadi baru saya dapat. Dia katakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana tadi? Okey tuan ya. Kata dia di sini tuan, kalau seandainya orang yang sakit, dia susah nak istinja, susah nak berwuduk, seperti orang tua yang dah huzur, lagi-lagi sedang di hospital, lagi-lagi pakai beg najis, bolehkah di dalam kes ini dia solat jamak? Di sini kita dapat wuduk pun susah, istinja pun susah, lagi-lagi dia pakai beg najis, nak basuh setiap solat. Maka ulama katakan di sini boleh jamak solat. Okey tuan ya. Kalau ragu, kita jangan putuskan apa yang kita tahu, tapi kita bertanya untuk menjadi keyakinan kita. Tapi ingat tuan, solat yang macam ni dia hanya boleh jamak sahaja, tak boleh qasar. Jadi ulama bagi tahu, kalau memang keadaan macam ni, saya selalu bagi suggesting pada dia ialah awak solat subuh sekali lagi awak solat, awak gabungkan semua solat. Macam mana Ustaz? Dia kata nak dekat maghrib tuan, awak solat asar, jamak takhirkan zuhur, masuk je waktu maghrib, awak solat maghrib, jamak takdimkan isyak. Dah 2 masa je tuan. Okey tuan ya. Ini namanya memudahkan bagi orang yang memerlukan. Okey tuan ya. Sebab yang kedua, lepas kita sakit, apa ada Ustaz? Hujan. Hujan pun boleh jamak solat ke Ustaz? Boleh. Wah, ni first time saya dengar ni Ustaz. Hujan macam mana ni? Boleh ke jamak solat Ustaz? Boleh. Macam mana hujan boleh jamak solat? Kalau macam ni, musim hujan ni, settle lah tuan. Tuan selalu hujan, nampak je hujan, kata Ustaz jamak solat. Makanya perlu belajar dulu apa syarat hujan boleh jamak solat. Faham tuan? Dia tak, sebab dalam kitab dia tulis hujan. Dah, saya tak masalah. Okey tu. Tiba-tiba tuan dekat rumah, jom dek kita sembahyang. Okey, sembahyang. Lepas main maghrib, jom dek baru ini isyak. Abang ni aliran sesat ke macam mana ni?
Jangan-jangan abang ni jumpa ayah pin dekat atas langit ke macam mana? Adik nak melawan ke? Ustaz kata dalam kitab hujan, jangan melawan kitab. Yang isteri pula kata, oh dia juga takut melawan. Hujan yang dibolehkan kita menjamak solat dengan syarat pertama, mestilah solat tadi solat jamaah. Dah. Alhamdulillah lah saya kat rumah kita solat jamaah, anak isteri. Gitu kan ya. Syarat kedua, mestilah berjamaah di masjid. Ini syarat kedua. Jadi kalau tuan hujan tapi solat jemaah tapi di rumah, tak valid, tak boleh gunakan voucher ni. Dia ada TAC dia tuan, term and condition dia. Yang ketiga, solat di rumah, solat jemaah di masjid. Yang ketiga kata ulama, boleh jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh. Jadi kalau ada nanti saya buat exam dekat sini, saya dah 2 tahun kuliah, 5 tahun saya rasa kuliah tuan, sekali pun tak buat exam. Buat exam paper, boleh tak? Mana tuan? Asyik nak seronok je, nak gimana bang? Nak kuliah. Buat apa? Kat rumah susah nak tidur. Kat kuliah ni sedap sikit. Mana tu? Okay, tuan. Dah. Kalau ditanya nanti, apakah solat yang hanya boleh jamak takdim, tak boleh jamak takhir? Apa tuan jawab? Solat jamak ketika hujan. Itu jawapannya. Kalau hujan, jamak takhir tak boleh. Jamak takdim je. Okey tuan, itu syarat yang ketiga. Berjamaah mesti di masjid, jamak takdim sahaja. Yang keempat, ada syarat lagi. Apa dia ustaz? Mestilah hujan pada 3 masa. Bila tu ustaz? 1, hujan mesti wujud ketika dia takbir solat yang pertama. Tu imam tengok belakang, oi, hujan nampak ni. Baiklah, para makmum-makmum yang hadir pada hari ini, kita niatkan jamak takdim. Baik? Okey semua? Okey. Okey semua? Okey. Niat tuan. Ketika dia takbir masih hujan. Okey. Boleh dah. Belum lagi. Ada yang kedua. Bila start? Ketika mesti hujan ketika salam. Solat pertama. Solat maghrib tadi ketika dia Assalamualaikum, masih hujan. Tu iman pun melompat. Yes! Boleh jamak solat nampaknya. Tak ada. Yang ketiga, mesti hujan ketika takbir solat kedua. Tengok, Assalamualaikum, hujan. Assalamualaikum, hujan. Dia tak baca doa Allahumma inna nas'alukal jannah tu tuan. Hujan. Bangun lagi cepat. Oi, cepat sebelum hujan berhenti tu. Tu tuan. Dia solat gitu. Allahu akbar dah, boleh jamak takbir. Start. Kalau di antara semua syarat ni, maksud itu takbir salam, takbir kedua, hujan berhenti. Allah hujan, Allahu akbar hujan. Baru je Allahu akbar, habis roh dia tuan berhenti hujan. Imam dah gelisah ni. Oh, ini jangan bahaya, tak boleh jamak nampak ni. Dia berdoa tuan dalam sujud terakhirnya. Ya Allah, aku pasrahkan padamu. Tuan. Dalam TikTok macam tu kan. Ada TikTok yang senyum, yang tak ada senyum tak ada TikTok. Tuan. Dia tengok tuan sekali ketika dah nak salam rakaat solat pertama, tiba-tiba hujan balik. Ni sepanjang ni tak hujan tuan. Boleh ke jamak start? Boleh. Janji ada hujan di 3 masa ni je. Di tempat lain tak ada hujan, tak ada masalah. Okey tuan ya. Jadi tak mesti hujan berterusan. Yang penting ada hujan di takbir rakaat solat pertama, salam rakaat pertama dan takbir rakaat di solat kedua. Itu je. Syarat yang keempat. Wah, ni nampak dah mula cukup ni ustaz. Solat jemaah kat surau atau masjid sama saja. Yang ketiga kata dia apa itu jamak takdim, yang keempat hujan. Yang kelima syaratnya kita tak ada. Kalau ada syarat ni saya rasa dah habis tuan. Imam akan gaji buta. Solat dia zuhur, asar, subuh. Zuhur, maghrib, subuh. Tu je. Apa dia ustaz? Kata ulama syarat yang kelima ialah tiada sesuatu yang boleh menghalangi dia daripada hujan dari rumahnya sampai ke surau. Rumah kat sana jauh tuan. Nak pergi surau ni payung tak ada, kereta tak ada. Okey tanya, laluan yang berbumbung tak ada. Jadi kalau dia datang tu hujan, dia boleh basah kuyup badan dia, boleh dia. Tapi sekarang tuan, kereta dah ada, payung dah ada. Tipu dia tak ada baru. Ustaz saya jamak tak mampu beli payung. Tak mampu beli payung. Faham tuan
Kecuali dalam keadaan dia betul-betul banjir, itu lain cerita lah tuan. Tapi dalam keadaan ini, kata ulama, makanya banyak sekarang kita tak boleh lagi dah. Okay. Yang kelima, kata ulama, kalau rumahnya jauh dari masjid. Kecuali imam. Imam, walaupun rumah di sebelah ni, tak mungkin kena hujan, tapi kalau orang buat jamak, dia ikut sekali. Jangan usir imam pula dia. Imam pula, tu imam, tepi. Tak cukup syarat. Tepi, kami nak buat jamak. Tu imam tu imam dia tu. Okey, tanya, tu jamak yang kedua atas sebab hujan. Dah. Ustaz, bolehkah hujan dikiaskan kepada banjir? Ni orang tanya saya. Dia tak hujan Ustaz, tapi banjir, air termenung nama dia. Saya susah nak solat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Susah Ustaz, ni banjir segala macam. Ulama katakan bab ni bab tauqifiyah. Apa makna bab tauqifiyah ni Ustaz? 3 alasan ni tak boleh dirubah. Hujan, banjir cerita lain. Ustaz, kan banjir ni lebih susah daripada hujan. Bagi tuan ya, lebih susah daripada hujan. Kenapa banjir boleh, hujan tak boleh? Kenapa hujan boleh, banjir tak boleh dan segala macam? Terkadang ada beberapa ibadat yang tak boleh dikiaskan. Okey, saya bagi mudah dengan tuan. Tuan, kita ada zakat emas, betul tak? Betul makcik? Ada zakat perak, betul tak? Makcik pernah dengar zakat intan berlian ke? Pernah dengar zakat diamond ke? Ada? Zakat batu zamrud ke, batu cincin apa ke, semua batu mahal tu. Ada? Pernah dengar? Bukankah diamond lebih mahal daripada emas? Pernahkah dengar fatwa? Kecuali dia jual beli niaga, tu cerita lain lah tuan. Tak simpan. Saya tak ada emas ni Ustaz, saya ada diamond je. Diamond ni mahal tuan. Permata ni, faham tu tuan? Mahal. Lagi mahal pada emas. Kenapa sampai hari ini tak ada ulama yang fatwakan diamond tu, permata tu, intan tu, emas tu, berlian tu wajib zakat? Tak ada. Kenapa? Mana ada tuan? Saya tak pernah dengar. Allah Allah, kalau tuan pernah dengar. Kenapa? Tak boleh kita kiaskan, ini kan lebih mahal, kenapa? Tak boleh. Makanya agama ni dia ada kaedah, bukan ikut, oh ni boleh, oh ni tak boleh. Makanya hancur agama kalau macam ni. Dia ada kaedah dia yang mesti kita ikuti. Okey tuan ya. Makanya dalam bab banjir pun kata ulama, dia tak boleh jamak solat. Jadi susah lah Ustaz, setiap ni solat. Kata ulama, solat tu tak ada benda yang boleh menghalangi dia daripada solat. Atas kapal terbang pun kita mesti solat tuan. Tak mampu solat sempurna, solat seboleh mungkin. Yang 3 tadi sebab disebutkan dalam hadis, makanya diperbolehkan. Jangan dikiaskan dengan benda-benda yang lain. Oh, saya sibuk, susah, sibuk, ini segala macam. Ulama katakan bab solat sibuk macam mana pun solat. Bab solat susah macam mana pun solat. Kecuali 3 benda ni sebab Quran hadis dah mengecualikan. So kita tak boleh nak buat apa. Ini keputusan Allah. Faham tuan ya? Ini keputusan Allah, ini keputusan Tuhan. Sama nanti yang ketiga saya akan beritahu. Selesai 2 tadi tuan ya. Syarat ketiga, tuan ma'ruf dah. Syarat ketiga boleh jamak solat, iaitu safar. Apa itu safar Ustaz? Artinya membuat suatu perjalanan. Okey tuan ya. Tuan-tuan, berjalan ni dia ada 5 hukum. Okey tuan ya. Sama ada wajib, sama ada sunnah, sama ada makruh, sama ada harus, dan sama ada haram. Ketika tuan buat suatu perjalanan, maka tuan diperbolehkan untuk menjamak solat. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau dulu logik lah, orang naik unta, nak berhenti susah, nak cari tempat sembahyang susah. Sekarang Ustaz, katakanlah kita cakap safar 2 marhalah 84 kilo, 84 kilometer sekarang ni Ustaz, kata dia, dekat je. Faham tu tuan? Kadang orang duduk Seremban, kerja KL, mungkin dah lebih 84 km. Boleh ke dia jamak solat? Selama dia masih bersafar, selama tu dia boleh jamak solat. Tapi dah ada kemudahan kereta segala macam. Inilah namanya ibadah tauqifiyah. 2 marhalah, 84 km, 84 km dah. Kita tak boleh nak pertikaikan, naik kereta ke, naik jet ke, naik buruk ke tuan. Okey tuan ya, jalan kaki ke, naik basikal ke. Janji lebih daripada 84 kilo kita boleh
berjamak solat kita. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Ustaz, jamak takdim ke jamak takhir, mana yang lebih afdal tuan? Jamak takdim ke jamak takhir? Tak tahu. Okey. Takdim. Ulama bagi tahu yang afdal mana yang tuan mudah. Saya Ustaz, kalau berhenti sekarang ni susah. Kenapa susah? Oh, depan ni jam ni. Kalau saya berhenti sekarang, habis jam, tak boleh buat apa. Jadi macam mana? Saya nak lalu lepaskan jam ni dulu baru boleh berhenti. Jadi apa tu jamak? Jamak takhir Ustaz. Boleh? Itu afdal. Okey tuan ya. Saya Ustaz, tak. Kalau saya nak sembahyang nanti, Allah, susah. Susah sangat. Anak dah tidur lah, inilah, perangai nanti kalau berhenti. Ada jenis anak ni tuan, enjin je berhenti, tak bergerak tayar tu, bangun dia tuan. Ada jenis anak macam tu tuan. Selama bergerak tayar tu, selama tu tidur. Ada jenis anak saya jumpa tuan, saya cerita dia orang, Ustaz, apa dia? Anak saya ni ada penyakit pelik. Apa penyakit dia? Dia tak boleh tidur kat rumah. Jadi macam mana? Tapi kalau bawa ke kereta, 5 menit tidur. Jadi macam mana? Jadi setiap malam sebelum saya tidur kat tempat, saya bawa pusing lagi satu taman tuan. Bagus. Okey tuan, ni anak eksklusif namanya tuan. Okey tuan ya. Susah Ustaz buat jamak takdim. Ustaz, saya dua-dua mudah. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Pilihlah ikut mana satu. Ustaz, kalau saya dua-dua tak boleh buat. Jamak takdim boleh tak boleh, jamak takhir tak boleh. Boleh tak sembahyang tak? Tanya dah tak sembahyang pula tuan. Sembahyanglah kat mana-mana. Okey tuan ya. So, itu dia punya masalah. Jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua, masail yang kedua dalam bab safar juga. Apa dia? Ustaz, kalau perempuan solat safar sendiri, macam yang buat sekarang tuan. Saya ada baca hadis. Dalam hadis dikatakan janganlah seorang perempuan bersafar seorang diri tanpa mahram. Betul tak? Betul tuan. Kalau perempuan bersafar sendiri tanpa mahram, dan safar tadi melebihi 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ni maknanya tuan safar 84 km zaman dulu. Sama dengan safar 2 marhalah. Perempuan tidak boleh bersafar lebih dari 2 marhalah, kata Nabi, kecuali dengan mahram. Siapa mahram Ustaz? Mahram sama ada suami atau anak yang sudah baligh. Anak kecil bukan mahram tuan ya. Saya safar alhamdulillah, bukan 1 laki je saya bawa Ustaz, 5. Siapa tu puan? Banyak orang lelaki tu. Anak saya Ustaz. Umur berapa? 8 tahun ke bawah semua. Ini bukan mahram. Okey tuan ya. Dan mahram tadi mesti lelaki. Ustaz, saya bersafar alhamdulillah 5 orang perempuan. Mahram kah? Bukan. Faham tuan ya? Kalau macam tu, tapi dalam bab khalwat kan boleh Ustaz. Bab khalwat, 1 laki 1 perempuan. Khalwat ke? Khalwat. 1 laki 2 perempuan. Khalwat ke? Bukan khalwat. Ni bab khalwat kan ya? 1 laki 3 perempuan, tak khalwat. 1 laki 4 perempuan, tak khalwat. 1 perempuan 2 laki, khalwat ke? Ini hardcore khalwat dia tuan. Tadi 1 dah khalwat dah. Ini lagi kuat tuan. 3 tak boleh. Ini khalwat juga. Bab khalwat 2 perempuan habis dah, jatuh dah hukum khalwat tak? Ini bab khalwat. Ini bab safar lain lagi. Okey tuan ya. Mesti ada mahram. Tapi Ustaz, saya tak ada mahram, tapi suami saya bagi saya izin. Izin seorang suami tertakluk kepada hukum agama. Faham tuan ya? Dia bukan semata-mata izin suami. Kalau tangkap dia sama jabatan agama dekat clubbing. Kenapa puan dekat sini? Kenapa tuan nak tangkap saya? Suami saya dah izinkan. Suami saya izinkan. Mana tuan? Tak boleh. Ini tertakluk kepada agama. Izin suami ini bukan mutlak. Ustaz, saya macam mana? Macam mana Ustaz? Tak boleh. Kata Nabi tak boleh, berdosa. Kalau safar tadi berdosa, maka dia tidak boleh jamak sembahyang. Ini hukum asal dia. Sebab saya cakap tadi safar ada 5. Wajib, sunnah, mubah, harus, makruh dan haram. Wajib. Safar haji wajib. Wajib tuan.
Tabung haji kirim kita surat dekat rumah mengatakan tahun ini alhamdulillah tahniah Tuhan tahun ni dapat pergi haji. Duit ada. Cuti confirm dapat. Ada ke syarikat tak bagi cuti haji tuan? Kalau ada bagi JTK habis dia. Tuan-tuan. Okey tu. Cuti ada. Kuat lagi pergi haji. Oh kuat, sehat. Duit ada. Tapi saya rasa diri saya masih berlumurkan dosa. Jadi saya tak layak melihat Kaabah dan segala. Ini syaitan yang cakap ni tuan, bukan manusia. Betul tuan. Saya jumpa satu orang tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jom kita. Saya bukan cakap besar Ustaz. Tapi guru saya bagi tahu, saya ini masih berlumurkan oleh dosa-dosa. Jadi saya tak layak untuk saya cakap guru awak ni syaitan ke jin ke saya betul lah. Tak kisahlah kau lumur dosa ke, lumur lumpur ke, janji sembahyang dulu. Tuan, ini semua tipuan je tuan. Betul, kita nak beribadat mesti ada ilmu. Betul, kita tak salahkan. Tapi bukan bermakna ilmu haji ni tuan, satu kali datang settle masalah. Faham tuan? Ilmu umrah ni. Ipar saya minggu lepas sampai Dubai, tengok cek Dubai, dia cuti dengan suami isteri. Ustaz kata dia, apa dia? Ini ada tiket murah pergi Jeddah ni, pergi balik RM400 je. Dia kata, waktu tu sebelum dia pergi Dubai, saya buatlah visa online dia, masuk Jeddah, masuk Saudi tuan. Saya cakap pergi ya. Tapi saya tak ada ilmu untuk umrah. Saya cakap, alah umrah ni 5 minit settle. Sampai sana nanti tak faham, saya dah ajar baby sampai ke akhir dia. Tak faham nanti video call. Tanya saya, call saya. Boleh je buat. Apa alasan kita tak pergi? Betul, tak ada duit segala macam, itu satu alasan lah. Tapi kalau kita dah mampu, di UK mampu, takkan pergi Jeddah tak mampu, pergi Mekah tak mampu, pergi Madinah tak mampu. Sekali je tuan. Saya tanya waktu saya pergi Belgium tu, saya jumpa satu pakai tudung lah, isteri saya jumpa, tanya lah, Assalamualaikum. Oh, ceritalah kami Malaysia. Wah, dia kata tuan, dia dah berkeliling 98 negara. Dia memang suka travelling tuan, dengan isteri dia. Isteri saya tanya, pernah tak puan pergi umrah? Oh, umrah je saya tak pernah pergi lagi. Tak 98 negara, umrah tak pernah pergi. Kita bukan suruh pergi setiap tahun pergi umrah, bukan. Sekarang kemudahan sangat mudah. Dulu nak umrah mesti pergi travel agent. Sekarang nak umrah tuan, sini saya buatkan visa tuan, 5 menit keluar. 5 menit tuan, 5 menit visa keluar. Bayar janji bayar RM600 dah, saya setahun punya visa tu. Bagi tuan ya. Tiket, alah buka je saya scanner ke apa sekarang dapat. Hotel lah yang sikit susah tuan. Kalau depan Kaabah tu memang harga Yahudi lah. Yahudi pun ada dekat Mekah sekarang tuan. Itu satu malam paling kurang-kurang 1,000-1,500 tuan, tak boleh buat apa. Tapi ada hotel yang depan Kaabah tapi tak mahal, free je. Bagi tuan ya. Tak. Depan tandas tu orang selalu tidur sekali apa susah. Alah tu lihat tuan-tuan. Tu saya cakap tadi, dah cukup semua syarat dah. Tapi Ustaz kata dia, saya ni tak nak, saya tolak. Tuan, ketika dia tolak daripada haji dia, apa hukum dia? Belum berdosa. Tapi satu syarat dia, wajib dia tunaikan haji sebelum mati, apapun cara dia. Ustaz, sekarang haji ni kalau dah tolak susah nak dapat lagi, rayu-rayu tak dapat, rayu-rayu tak dapat. Awak wajib pergi haji, ikut package haji. Mahal Ustaz, tak logik sangat. Wajib. Kenapa dulu awak tolak? Kalau dia tak dapat panggilan lagi, tak wajib tuan. Faham tu? Jangan ni dah tak dapat sampai umur 55 tak dapat panggilan tuan. Tak wajib dia ambil package haji ni. Tak wajib. Karena syarat wajib haji istita'ah, kemampuan. Salah satu kemampuan sekarang ialah bab visa. Tak wajib dia tuan. Tapi kalau dia dah ditawarkan, dia tolak, wajib dia pergi haji walaupun package haji. Kalau dia meninggal dunia tak sempat dia pergi haji, wajib waris dia badalkan haji dan dia berdosa. Bukan saya hukumkan berdosa. Ustaz ni kuat sangat. Bukan. Saya nak bagi galakan, kalau dapat tabung haji, pergi. Okey tuan ya. Tu yang pertama. Ustaz, ada pula ini satu lagi cerita tu. Banyak orang tanya, Ustaz apa dia? Saya dah haji 5 tahun lepas. Tak tahulah, saya rasa tabung haji ni sistemnya rosak ke. Kena panggil haji sekali lagi tuan. Faham tu tuan? Panggil haji lagi. Ada kawan saya tu tuan, ni saya tak tipu tuan lah, bukan kawan lah, jemaah masjid tu. Umur dah 4 kali pergi haji tabung haji tuan, tak ada paket sekali pun tak ada.
Tak tahu rosak ke tidak dia punya sistem, wallahu a'lam. Dia kata saya, apakah saya zalim mengambil kuota haji orang? Saya cakap itu rezeki lah. Pergi je lah. Nanti kalau salah, nanti di akhirat saya disalahkan, Allah akan cari sistem kamu haji itu. Yang salahkan kamu haji. Pergi je lah. Faham tu tuan? Kecuali tuan cakap boleh pas kepada ini, tapi tabung haji setahu saya tak boleh pas. Kalau kita tolak, habislah dia yang pilih siapa lagi yang pergi. Okey tuan ya, tu wajib safar tuan, pergi haji. Boleh jamak solat? Boleh. Safar sunnah. Apa contoh safar sunnah Ustaz? Safar sunnah kita nak pergi majlis ilmu, kita nak bawa anak pergi bercuti, nak ziarah ke rumah orang tua, ni sunnah tuan. Safar sunnah. Jadi jangan kita kata nak bawa anak bercuti ni, bawa isteri bercuti ni, ini sunnah tuan. Sunnah hukum dia. Nabi pun dia ada rauha. Apa makna rauha ni Ustaz? Ialah beristirahat dan berwisata. Tapi cara Nabi berwisata lain. Faham tu tuannya? Tak adalah Nabi pergi ke pantai sana, tak ada. Nabi cara berwisata dia, dalam kitab sirah selalu kata, ketika balik suatu peperangan, Nabi bersama Aisyah ikut perang. Lepas Nabi beristirahat bersama para sahabat, biasalah Nabi dia ada escort dia, orang yang jaga dia. Nabi kata, semua pergi ke depan, pergi. Tinggal aku berdua, isteri aku sini. Nanti aku menyusul. Nabi nak buat apa Nabi? Rupanya tuan, Nabi dia nak berwisata dengan Aisyah. Mainlah dia kejar-kejar dekat pohon tu, tangkap-tangkap, lompat sini, lompat. Nabi buat tuan. Kenapa? Karena Nabi memahami jiwa Aisyah masih muda. Tok nek, jangan buat kat rumah tu, lompat-lompat. Gelak cucu dia. Sekali buka bilik atuk boleh ni, Allah melompat atuk kan nenek. Nabi buat. Memahami. Faham tuan ya? Memahami. Makanya ada satu passion tuan. Passion. Sebab klinik saya ni buat kesuburan. Fatality. Okay, tuan buat HSG, IUI lah. IVF kita tak buat. Ni ipar saya lah cerita. Sebab dia doktor kan. Time dia datang, time dia buat kerja, dia tak ada hari buat kerja. Tapi dia pakai fatality. Ada satu pasangan ni, umur isteri dia 48. Suami dia 25. Ya kan? Rupanya isteri ni bos daripada suami dia. Jangan macam-macam sekarang. Janda laku. Anak darah tak laku sekarang. Mahar. Nak. Dia punya hantaran besar. Janda. Dia siap hantar kita tuan. Okey tuan ya. Jangan cakap tak laku tuan. Lagi zaman-zaman TikTok ni. Nanti tuan, promotion. Harga runtuh macam durian musangking je tuan. Isteri dia tuan, ni lah bercerita, dia datang suami isteri. Lepas tu bila kita cakap suami buat satu rawatan, bukan rawatan lah, kita buat satu test. Jadi dia pergi ke bilik sebelah, kata ipar saya, ceritalah dia, puan umur 48, risiko rahim ni kalau kita nak hamil lagi risiko. Cuba fikir betul-betul. Dia cakap, doktor, saya ni dah fikir betul-betul, dah mati saya berfikir dan saya tak nak hamil. Tapi doktor tahulah, suami saya umur 25, dia nak ada anak. Maknanya kita harus saling memahami lah. Nabi pun macam tu. Dia kahwin dengan anak kecil, bukan anak kecil, yang lebih muda, macam Sayyidina Aisyah. Okey tuan ya? Tapi Nabi pahami dia. Okey tuan ya? Cuba pahami dia. Ini jenis Nabi. Dan Aisyah pun memahami Nabi sebagai orang tua. Nabi buat wisata tuan. Sunnah kita pergi macam tu tuan. Sunnah. Apa hukum saya solat jamak Ustaz? Boleh. Tapi Ustaz, apa dia? Saya bawa anak saya, isteri saya berjalan. Kemana? Kami pergi pantai. Pantai mana? Pantai Phuket. Pantai Phuket ni berbahaya tuan. Okey tuan ya. Berbahaya. Okey tuan ya. Jadi macam mana Ustaz? Sampai sana saya berdosa, ternampak. Ada yang ternampak, ada yang sengaja tampak. Itu tuan. Ada dua. Berdosa saya Ustaz, berdosa. Boleh ke saya jamak? Boleh. Karena safar asal tuan sunnah, hanya sana tertambah dosa sikit. Tertambah sikit dosa. Faham tuan? Jadi, ini kan awak tengok perempuan, bukan aurat. Macam tu juga perempuan. Kadang perempuan je cakap yang lelaki tuan. Tengok mata tu, tengok mata tu. Yang perempuan pula bebas tengok lelaki yang pakai seluar pendek tu semua macam ni tuan. Saya pakai teropong lagi member tu. Ini pun dosa juga. Okey tuan ya. Ala kulli hal, safar dia sunnah, walaupun terbuat dosa di sana, tetap boleh jamak solat.
3, safar harus, yang boleh jamak solat dia. Macam mana safar yang harus, Ustaz? Safar yang harus, contoh dia ulama bagi tahu ialah, tuan, nanti 3 Januari, apa dia? Malaysia lawan Singapura dekat Stadium Bukit Jalil. Kenapa Ustaz tahu? Ada beli tiket saya. Mana tak tahu pula. Siap beli tiket saya kan. Depan tu RM85 saya beli. Tuan, saya ni hantu sikit. Hantu bola, hantu badminton. Ni kerja saya tu. Badminton di mana pun saya pergi. Tu saya punya kerja tu. Badminton nanti final dia 15 Malaysian Open. Saya dah beli tiket dah. 354. Tuan, baru-baru ni saya pergi BWF Tour yang World Champion dekat Bangkok. Tuan, semata-mata begitu je lah. Malam ni saya pergi, besok pagi dia bertanding, besok subuh saya balik lagi ke Malaysia. Saya bawa isteri saya pun pening. Apa dah dia ni, pukul sini, pukul sana, pukul sini, pukul sana. Tuan. Tapi lepas tu saya bawa dia ke MBK Mall sebelah tu tuan, dekat Bangkok tu. Saya buat pening. Apa dia jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Tuan, ala kulli hal tuan-tuan. Pergi stadium tu, apa hukum nisab? Mubah, harus. Tapi dia kan melalaikan, melalaikan itu kan subjektif. Ada orang yang lalai sebab tengok, ada yang tak lalai. Ada orang yang tetap sembahyang. Faham tuan? Jadi apa hukum dia, Ustaz? Mubah. Boleh saya jamak solat? Boleh kalau dah cukup syaratnya. 4, safar makruh. Bila safar tu jadi makruh, Ustaz, ulama bagi tahu kalau dia bersafar, lelaki, seorang diri di tengah malam yang gelap. Ini boleh makruh hukum dia. Okey tuan ya. Kenapa? Ditakutkan ada gangguan. Dia tak jadi haram tapi makruh sahaja. Yang kelima, safar haram. Di antara 5 safar ni tuan, safar haram lah yang tak boleh ambil jamak, tak boleh ambil qasar, tak boleh batalkan puasa, tak boleh tinggalkan solat Jumaat. Kalau safar dia memang tujuan safar dia haram. Faham tu tuan? Ini ustaz datang Jumaat malam ni kuliah, dia kata tak boleh lah bang, saya pagi Jumaat tu nak pergi Penang. Apa pergi Penang? Ada cabutan ke-8. Tahu tu cabutan ke-8? Sekarang 8 dah, bukan 22. Tuan ni cabutan ke-8. Nombor saya ni insyaAllah ni boleh ni. Dari mana kau tahu nombor tu? Tengok orang accident semalam, tengok nombor plate dia. Yang tahu-tahu lah, yang tak tahu lah tu. Saya ustaz tahu lah, orang cerita-cerita mana saya tahu tuan tak betul tak tidak. Dia pergi sebelum zuhur tuan, sampai R&R siap jamak sembahyang tuan. Dia lah cabut nombor ekor kata dia. Lepas tu ni buat apa? Sembat jamak, ingat pada Allah, berdoa mudah-mudahan. Tak boleh jamak. Solat dia tak sah kalau jamak. Kenapa? Karena safar dia haram. Memang tujuan dia haram. Maka dari situlah ada pendapat ulama dan pendapat yang ada dalam kitab, dan ini dinukilkan kepada zaman semasa sekarang. Dia baca kitab, ini tak masuk kitab pula nama dia tu. Dia baca, mulailah dia live ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak tuan. Ini baru 1 ni. Tak bagi tahu live, kalau tak saya bawa telefon ada 3, telefon saya kat rumah lagi. Letak depan ni. Ini tengok tuan-tuan, selama ni tuan tak belajar. Wah, saya tak belajar ni. Kenapa? Perempuan kalau safar seorang diri tak boleh jamak sembahyang. Ni kitab bagi tahu. Dah, ini satu hal lagi. Banyak jenis sekarang ni tuan, banyak. Saya sakit kepala lah tuan sekarang. Oh, yang orang awam pula jadi pening. Tak tahu mana satu ustaz nak ikut dia. Dia kata, ni semua kitab, ni kitab lagi. Contoh ni tuan, ni Yasin okay, kitab. Ni contoh kitab lagi, ni kitab lagi, ni kitab. Jadi tuan-tuan, kalau safar puan seorang diri tak boleh jamak sembahyang. Kenapa? Karena safar puan sendiri itu berdosa, maksiat. Boleh takut lah tuan. Ini kalau tahu ustaz macam ni, tak bawa makanan ni kata orang belakang tuan kan. Betul ke tak betul ni ustaz? Jawapan dia, apa yang dia sampaikan dia tak tipu. Semua memang dalam kitab cakap macam tu. Saya tak boleh nafikan. Saya buka kitab Fathul Mu'in, saya buka Mughni Muhtaj, saya buka Muqaddimah Hadramiyah, saya buka kitab Al-Baijuri, saya buka kitab Safinatun Najah, saya buka. Semua cakap benda yang ustaz tu cakap. Betul. Tak salah walaupun sikit. Dah, habis kuliah kita selesai. Pening dah belakang. Betul ke tidak betul ustaz? Tapi dia.
Ulama dah berbincang balik. Ulama lawan ke ulama dulu? Tak, sabar. Saya akan detailkan dengan tuan. Dia bincang balik. Kenapa ulama dulu mengharamkan? Sebab hadis Nabi tadi, kenapa Nabi haramkan? Maka ibadah ni tuan, ada namanya ibadah tauqifiyah. Ada namanya saya dah sebut tadi, ibadah ta'liliyah. Tak habis belajar lagi ni. Faham tuan? Jadi belajar ni dia bukan perkara mudah tuan. Saya ada 10 tahun belajar, saya tak puas hati. Saya jujur dengan tuan, saya tak puas hati lagi. Saya rasa banyak ilmu yang saya tak dapat lagi, banyak kitab yang saya tak kaji lagi tuan. Saya cakap dengan isteri saya tak apa. Sekarang kita sibuk kan, bukan sibuklah kita bukan mati-mati pun sebetulnya. Kita buat bisnes seboleh mungkin sampai dia boleh jadi satu passive income. Saya cakap saya umur 35, umur 40 last kali saya nak balik lagi ke Tarim, ke Hadramaut. Saya nak duduk sana 6 bulan duduk sana, 6 bulan duduk sini. Anak semua dah college, maka anak saya dah besar-besar sekarang, umur saya muda lagi ni. Betul? Umur berapa macam umur saya? Kalau kata isteri saya 24. Itu pun kata dia bila ujung bulan. Wah, abang ni macam 24 nya. Kalau dah tengah bulan 45 dah buang tu. Umur 30, anak sulung umur 9 tahun. Alhamdulillah. Anak sulung saya umur 21, saya dah. Isteri saya lagi best. Umur 27, anak sulung 9. 9. Maknanya dia umur 18 tahun dia lahir. Oh, awai ustaz cok lawak-lawak ni, kata dia. Macam trend saya sekarang tuan tu. Kenapa kahwin awal, kata dia. Ala kulihal saya cakap cepat dia besar, masuk college ke, kahwin ke, lepas tu kita pergi. Tak kisahlah kita pergi mana ke, kita pergi travel ke. Saya cakap saya nak belajar. Bagi saya duduk Mesir ke, duduk ini. Kenapa ustaz? Unang bagi tahu sebab kajian kitab ni panjang cerita dia. Bila saya buka lagi, saya fikir lagi, akhirnya tuan, ada namanya ibadah ta'liliyah. Apa tu ta'liliyah ustaz? Dan ini saya dapat bila saya baca ni tuan, saya tengok dalam kitab Imam Abu Hanifah. Dia kata safarnya seorang diri perempuan yang asal dia haram boleh berubah menjadi mubah atau harus bila safar dia dalam keadaan aman. Apa tu aman ustaz? Tak ada gangguan baik daripada segi maruah perempuan tadi. Maknanya kalau dia safar seorang-seorang, tak ada orang kacau dia ke, tak rogol dia ke, okey tuan ya, tak melecehkan dia ke, ataupun aman daripada segi harta. Bila dua syarat ni wujud dalam mazhab Abu Hanifah tuan, bila dua syarat ni wujud, maka hukum safar perempuan yang seorang tadi tu dari haram dah berubah jadi mubah. Pertanyaan saya, puan kalau pergi sendiri-sendiri pergi langkawi, kira-kira puan ada orang kacau tak? Marwah ke? Harta ke? Yang kacau laki je. Adik sampai mana? Adik sampai mana? So, tiap masa tuan. Okey tu. Jadi macam mana? Tak kacau. Harta saya tak hilang. Saya tak takut orang rogol ke, lecehkan segala macam. Apa hukum safar puan seorang diri ke sana? Jadi harus menurut mazhab Abu Hanifah. Okey tuan ya? Dan itu dah terbukti sekarang tuan. Jangankan sampai ke Langkawi, sampai ke Turki, saya tengok seorang-seorang ni perempuan. Tak ada orang kacau pun. Beza zaman dulu. Zaman dulu kalau perempuan keluar seorang diri, takut maruah dia tercela, takut harta dia dicuri. Tapi sekarang jangan macam tuan. Baru-baru ini saya dapat video tuan. Bukan laki ragut perempuan, perempuan ragut laki tuan. Tadi dunia ni. Faham tu tuan? Perempuan sekarang hati-hati tuan. Macam-macam tuan. Macam-macam dia. Tak ada pun tuan. Maka menurut mazhab Abu Hanifah boleh safar dia. Ada orang tanya saya, Ustaz, itu kan mazhab Abu Hanifah, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Ustaz kata ikut mazhab Syafi'i. Hari ini Ustaz kata Abu Hanifah pula. Ustaz ni tak betul. Macam mana ni? Tak habis lagi. Tak habis lagi. Maka kalau saya kuliah ni tuan, bukan saya nak panjangkan ni, nak detail, nak bagi kita berfikir di mana alasan dia. Tuan, itu mazhab Abu Hanifah. Ustaz kata kita tak boleh talfiq. Apa itu talfiq? Talfiq artinya ialah berpindah mazhab. Ustaz, bolehkah pindah mazhab? Mana dalil kata tak boleh? Kalau tak boleh sampai ke akhir dia. Tuan, tak ada dalil kata tak boleh pindah mazhab. Tak ada. Sebab mazhab pun tak ada zaman Nabi. Macam mana kita nak dalil?
Cuma ulama bagi tahu, dalil secara umum mengatakan yang tak boleh ialah, kenapa tak boleh pindah mazhab? Disebabkan ditakutkan kalau kita suka pindah-pindah mazhab, kita suka ambil yang mudah-mudah sahaja. Karena sifat manusia ni suka yang mudah aja. Bila kita suka ambil yang sepotong mudah, ditakutkan kita mempermainkan agama. Makanya ulama bagi tahu, man tatabbu'ar rukhas, siapa yang suka ambil yang mudah-mudah aja daripada agama ni, mazhab ni mudah dia ambil, mazhab ni mudah dia ambil, mazhab ni mudah, bab ni dia ambil, bab ni dia ambil, maka ulama akan bagi tahu faqat tazandaq, ditakutkan dia untuk keluar dari agama. Kenapa boleh keluar daripada agama, Ustaz? Kenapa dia boleh murtad? Ulama bagi tahu sebab dia suka ambil yang mudah-mudah saja. Karena mazhab ni tuan, dia syamil, dia semua tu dalam satu paket dia, ada yang mudah, ada yang susah. Ikut A to Z. Faham tuan? Sama dengan hukum dunia, undang-undang negara. Undang-undang setiap negara beza. Tuan pergi ke Yaman, ada orang naik motor pakai helmet? Tak ada, langsung tak ada. Tuan, saya orang pertama pergi ke Tarim waktu saya belajar tuan. Saya balik 4 tahun. Balik itu mak saya tanya, nak bawa makanan apa lagi? Saya cakap, oh ni baggage cukup dah ni. Lebih 30 kilo tak boleh. Saya cakap, kau terbang. Apa lagi nak bawa? Saya cakap, saya nak beli helmet, nak bawa sana. Apa hal kau bawa helmet pula? Bawa makanan lah, rendang ke apa? Tak, helmet. Saya bawa helmet. Pertama orang pakai helmet sana saya tu. Polis panggil saya. Dia kata, kopiah ni beli kat mana? Kopiah pula tuan. Saya kata, ni helmet. Dia tak pernah tengok tuan. Faham tuan Ustaz luar negara dia tak tengok tuan. Tak semua orang boleh pergi luar negara tuan. Okey, orang nak bercuti Melaka pun ada saya tengok dekat grup tu 4 bulan sebelum cuti Melaka dia boleh survey nak pergi mana. Saya pergi Melaka, malam ni tak terfikir, esok pagi saya pergi dah. Ala kulli hal tuan-tuan, undang-undang dunia pun tak sama. Sana helmet tak pakai, sini helmet pakai. Cuba sini tak pakai helmet. Polis panggil sini tu, helmet mana? Tuan ni tak tahu ke? Dekat Yaman tu tak pakai helmet tu, kena hantar dengan polis balik Yaman lagi tu. Tuan-tuan, macam tu dalam mazhab, dia ada mudah ada susah. Contohlah dalam mazhab Abu Hanifah. Tuan, dia mudah dalam bab wuduk, mudah dalam bab mandi junub. Mudah sangat. Apa mudah ada Ustaz? Niat tak wajib. Faham tuan? Kita dah ambil muka ni, ambil tangan sampai kaki. Peringat, tadi tak niat ke? Ulang balik. Ni kita. Dalam mazhab dia tak perlu niat. Janji basuh muka, janji basuh tangan, janji basuh rambut, janji basuh kaki. Settle masalah. Niat tak wajib. Lagi mudah dia orang tuan. Kalau mandi, kita kalau mandi junub, betul, tak perlu wuduk lagi. Ingat tuan kalau kita mandi junub tak payah wuduk lagi. Dengan syarat ketika mandi junub tak kencing. Faham tuan kita nak mandi junub ni. Mandi junub tuan mandi hadas besar, kita dah siap-siap kencing segala macam, baru kita mandi, niat mandi. Lepas mandi, perlu wuduk lagi Ustaz? Tak ya. Kenapa? Karena wuduk dah masuk dalam mandi. Tapi ingat tuan, mandi junub saja. Mandi lain tak ada. Faham tuan? Nak pergi Jumaat, mandi hari Jumaat. Kata Ustaz tak payah wuduk. Tak, wuduk lagi. Itu sebab mandi Jumaat. Dalam bab Abu Hanifah tuan, jangankan mandi Jumaat tuan, mandi biasa pun dah boleh wuduk dah. Ni sebelum maghrib tadi mandi dia. Tak niat lagi. Janji basah muka segala macam, lepas dia mandi terus datang masjid. Solat dia, Allah, tak mandi, tak wuduk ke tadi? Dia kata, aku Abu Hanifah. Wuduk tu niat tak wajib, tertib pun tak wajib. Mudah ke tak mudah? Mudah. Oh, kalau macam tu Ustaz, saya pindahlah mazhab Abu Hanifah Ustaz. Pindah. Tapi ingat, kalau dah pindah sudah. Jangan pindah setengah-setengah. Lama mudah ni. Maksudnya beritahu. Tuhan tahu tak? Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam laut tu yang boleh makan ikan je. Jadi sotong perut buncit Tuhan tak boleh makan. Udang galah, banyak orang udang galah apalah hantu dah segala macam. Faham tu Tuhan? Lobster tak boleh makan. Tak boleh makan. Tuan pergi ke Pakistan, bukan bandar-bandar besar tuan bandar-bandar kecil. Macam saya belajar dulu dekat bandar kecil ni. Tak ada dekat pasar dia orang jual selain ikan, tak wujud. Memang dalam mazhab dia orang yang pegang mazhab dia orang tak makan selain ikan. Tapi Ustaz saya tengok Ustaz, orang Pakistan tu bukan sekadar udang galah tuan, lobster dia telan. Faham tu tuan?
Itu kan Ustaz murtad namanya tuan, tak tahu lagi apa nama dia tuan. Benar. Jadi tak kena mazhab Hanifah. Ulama. Jadi tak makan hasilkan dah tu bang. Tak boleh tak saya ambil ni? Tak boleh. Itu taufik nama dia. Jangan ambil yang mudah. Ambil yang satu paket. Faham tak? Itu yang ulama tak boleh taufik pindah-pindah tak boleh. Kalau nak ambil satu paket semua. Yang susah mudah ambil sekali. Ustaz tadi kata tu Abu Hanifah, saya Imam Syafi'i, mana boleh ikut? Ustaz itu Syafi'i. Tuan-tuan, ni tak apa belajar hadis. Ulama bagi tahu, talfik ni pindah mazhab ni dia memang tak boleh, tapi dia ada pengecualian. Bukan tak boleh langsung tak boleh. Dua syarat tuan. Selalu kita dengar tuan, ingat dua syarat ni. Apa dia Ustaz? Pertama, boleh pindah mazhab dalam keadaan darurat. Siapa yang tentukan darurat? Sama ada keadaan tadi yang menentukan dia darurat atau ulama dalam keadaan tertentu. Dia mazhab Abu Hanifah. Pergi satu tempat, tak ada orang jual ikan, ayam, semua tak ada, semua jual sotong. Ini kalau makan, ini boleh mati ni. Baru nak makan sotong, alamak dalam kitab tak boleh. Baru nak makan lagi, tak boleh. Tak apa, ini dalam keadaan darurat, awak makan sikit. Atau keadaan, macam mana? Tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, apa kata mutawif? Kata mutawif, tuan nanti kalau bersentuhan, tak payah tuan, tak batal wuduk pun. Tuan-tuannya tak batal wuduk pun, tak payah ambil wuduk lagi. Kenapa? Karena ketika kita tawaf, insya Allah confirm kita bersentuhan dengan, sama ada kita bersentuhan atau kita sengaja nak sentuh tuan. Ini lain cerita tuan. Oh, Maroko ni, Maroko sekarang tuan terkenal. Betul tak? Saya semenjak Maroko ni saya tengok Hakim Ziyakhi, tak salah nama. Okey tak ya? Tersentuh. Apa hukum wuduk kita? Tak betul. Macam mana tu betul? Syafi'i kata sentuh. Syahwat ke tak syahwat ke? Janji bukan muhrim kata. Maka mutawaf kita tuan, hari ini kita taklid. Kita pindah mazhab. Mazhab apa? Mazhab Imam Malik. Tapi ingat tuan, batal ikut mazhab Imam Malik, wuduk ikut mazhab Imam Malik. Jangan batal dia. Wuduk Imam Syafi'i, batal Imam Malik kan. Macam ABC dia campur tuan. Tak boleh. Apa beza kita dengan Imam Malik? Dia punya wuduk beza satu je. Apa dia? Semua sama. Wuduk, niat, ada, tertib, ada satu je. Apa dia? Ketika sapu rambut. Mazhab kita sapu sikit je boleh. Betul tak? Mazhab Imam Malik sapu sempurna satu rambutnya. Perempuan sampai panjang ni tak? Sampai batas rambut kepala. Jadi kalau perempuan sama kepala jangan sampai bawah. Itu je bisa. Ini banyak ustaz tak ajar agak benar ni. Okey tuan ya. Kalau tak ajarkan itu cerita mana nanti saya boleh cerita. Ada qaul apa segala macam. Ada kulihal itu kita buat. Betul-betul tak boleh. Kadang-kadang isteri kita sendiri yang pegang kita dari belakang. Sekali dia pegang ihram kita takut lepas. Kadang-kadang dia pegang badan kita belakang tuan. Takut lepas, betul tak? Tawaf ini yang main tuan. Ipar saya tuan. Ini betul kita itu. Dia peganglah suami dia sebab yang pergi sendiri tuan. Saya mau tawaf online. Tuan. Habis 7 musim dia baca. Sekali tengok. Apa suami aku jadi hitam? Salah pegang orang pun. Suami tak pergi mana, isteri tak pergi mana. Nasib baik tak bawa ke Ghana sana tuan. Sebab apa ini? Sentuh suami isteri tak. Ini namanya dalam keadaan darurat. Yang kedua, boleh pindah mazhab kalau seandainya ulama mufti di kawasan tersebut telah fatwakan inilah, walaupun diambil dari mazhab lain. Kenapa? Karena ulama ketika itu melihat maslahat. Siapa yang boleh melihat maslahat? Ulama, bukan kita. Aku lihat maslahat Abu Hanifah boleh. Kita bukan ulama. Dia ada jemaah mufti dia. Contoh dia, zakat fitrah. Tuan bayar bagaimana? Duit QRP. Bid'ah ni, bayar bagi QRP. Macam tuan ni, bayar bagaimana? Sekarang ada lagi bagi kad debit. Ada bukan? Kat Putrajaya. Saya solat Jumaat tuan, kami menerima. Okey tuan ya, kad debit, kad kredit, e-wallet, penuh ni tuan. Ala pun lihat tuan-tuan, itu saya kata. Kalau kita zakat fitrah hari ini pakai duit, tuan-tuan kira-kira dalam masa kita pakai duit, tak ada. Tuan buka kitab mana pun tak ada. Semua wajib pakai beras. Kalau pakai beras, nak tunjuk ambil yang ada 4x4 je.
Kalau ambil sekadar pakai MiFi tuan, habis dia punya Zoho ke bawah macam ni tuan. Hampir 5 kilo satu orang. Jadi macam mana Ustaz? Akhirnya ulama kata, oh ni beras tak ada dan ni. Kadang orang ada beras, tak ada duit, tak ada makan, tak ada ini, nak bagi asal segala macam. Dia kata, oh kita tengok, oh mazhab lain ada orang. Abu Hanifah kata boleh pakai duit. Jadi macam mana? Dia musyawarah, tengok maslahat, dia ambil nama mazhab ni, dia fatwakan, makanya sampai sekarang kita guna pakai duit. Kita ikut mazhab Hanifah, bukan? Kita ikut fatwa semasa. Tuan-tuan, ini perbolehkan. Macam tu juga safar seorang perempuan. Kita dah tengok fatwa di semua negeri kita, negara kita pun fatwa kebangsaan, tengok dia kata boleh dengan syarat tak, ataupun dia aman daripada harta dan marwahnya, dia boleh safar sendiri dan hukum dia tak jadi haram, dia boleh untuk berjamaah solat walaupun dari mazhab lain, tapi dah difatwakan. Faham tuan ya? Dah, jadi safar sendiri diperbolehkan dengan izin suami. Izin suami itu tuan. Jadi bukan kita nak ikut safar ke mana sahaja. Okey, itu masalah kita untuk bersafar. Last ada 5 minit lagi tuan. Sampai pukul 9. Okey tuan ya. Masih dalam bab safar. Tuan-tuan, saya ada tengok dekat TikTok. Saya sekarang main TikTok aja. FB ni orang tua semua isi dia sekarang. 50 ke atas warga emas. Itu pun yang warga emas tu baru nak belajar FB itu. Baru nak belajar. Udah buat FB story sekarang. TikTok sedap sikit. Kenapa? Sebab 2 minggu scroll pun tak habis. Mungkin. Anak lihat tuan, saya tengok lah. Dia cakap tuan, dia cakap lah. Saya buka kitab Imam Syafi'i. Dia tuan, saya pun ikut lah. Oh, Imam Syafi'i ni hebat ni. Dia buka. Saya tengok di dalam kitab Imam Syafi'i, bila kita jamak takhir, bolehkah kita menjamak solat kita dekat rumah kita? Tuan balik dari Johor ni, paham tuan Mustautin tuan dekat sini, bukan dekat Johor start, tapi saya di Johor ada di rumah juga. Jadi mustautin saya di sini ke atau di sana? Okey tuan ya. Tuan ada rumah di sini, ada rumah di sana, okey ya, punya rumah. Okey tuan. Jadi mustautin saya di mana? Tapi rumah sana ada mak, maksud tu ada kampung mak saya lah, so saya beli rumah di sana. Mustautin tuan mana? Ulama bagi tahu kalau dia ada rumah sahaja dan dia duduk di tempat rumah kedua tu tak lama. Setahun ada 360 hari, dia duduk 5 hari je setahun. Okey tuan ya, ada rumah sahaja. Maka mustautin dia di mana tinggal paling lama. Walaupun sana ada rumah, dia pergi sebulan sekali je ke, dia pergi 2 bulan sekali ke, dia pergi time cuti je ke, mustautin dia tetap di sini. Tak ada rumah Ustaz. Yang boleh tuan 2 mustautin kalau di sana ada orang rumah juga. Ada rumah dan isi dia, ada paket gitu. Saya ada rumah sini Ustaz, ada rumah sana, 2 mustautin. Paham tak Dengan syarat yang di sana jangan kunjungi setahun sekali tuan. Kenapa Ustaz? 20 kali kunjungan dah tua dah. Setahun sekali dikunjungi. Mengenainya, ala kulli hal. Ustaz saya nak balik dari Johor ni. Jadi macam mana dia kata? Tuan niat jamak takhir. Sampai tuan ke rumah baru tuan solat. Dia kata ada pendapat ulama Syafi'i yang kata macam. Banyak orang tanya, Ustaz, kalau saya jamak takhir boleh tak sembahyang kat rumah? Bagaimana? Yang tuan belajar boleh tak boleh? Tak boleh. Orang belajar kata dia tak boleh. Boleh tak boleh? Ragu-ragu ikut Ustaz dia mana betul kan? Itu jawaban selamat kan? Boleh tak boleh? Yang kami belajar dari kecil tak boleh. Kenapa? Sebab tuan dah sampai kepada mukim tuan. Sebab syarat jamak kita dah beritahu tadi safar. Tuan masih musafir, orang yang bersafar. Ketika tuan dah sampai mukim tuan dah tak safar lagi. Ini yang biasa kita dengar. Dia kata, tak, saya tengok dekat kitab Imam Syafi'i. Yang cakapnya Ustaz besar. Okey tuan, Ustaz terkenal lah kat Malaysia ni. Okey tuan ya. Dia kata, tak, saya tengok ni dalam kitab Fathul Mu'in. Saya buka lah kitab tu. Saya buka tuan. Saya pun, sebab saya biasa belajar apa segala macam. Mungkin saya salah ingat. Saya buka. Saya buka kitab tu tak jumpa. Saya buka kitab ni tak jumpa. Saya buka. Semua tak jumpa. Saya kata, mana dasar dia? Mana rujukan dia? Mana dalil dia? Mana kitab dia?
Sekali saya jumpa tuan, saya jumpa ibarat yang hampir sama tapi makna dia berbeza. Sebab dia kata kalau tuan macam tu, tuan semayang contohlah maghrib tuan nak jamak kepada isyak takhir, tuan tak buat dekat jalan, tuan buat dekat tapi semayang dekat jalan tak boleh tau. Time kita jalan tu naik kereta kita semayang tak boleh. Sembahyang dekat jalan haram sebab kita boleh mati. Macam mana sembahyang dekat jalan pula? Sembahyang dekat arena haram. Okey tuan. Tuan tak buat sembahyang maghrib. Sampai rumah sembahyang isyak, sembahyang maghrib. Dia kata isyak sembahyang tunai, maghrib tuan bukan dikatakan jamak tapi dikatakan qada tapi tak berdosa. Dia cakap macam tu. Faham tak? Isyak sembahyang tunai sebab sampai waktu isyak. Maghrib tuan sembahyang ni dekat rumah tu yang tuan niatkan jamak takhir tadi, tak jadi jamak tapi jadi qada kerana sembahyang maghrib dah habis masa dia, tapi tuan tak berdosa. Saya buka rupanya ibarat dia hampir sama tapi makna dia berbeza. Itu yang saya cakap dengan tuan, tak semestinya dia pandai baca kitab, tapi kalau dia tak belajar mazhab Imam Syafi'i, maka saya pun dalam mazhab lain saya tak berani cakap. Sebab saya tak mahir, saya tak boleh. Saya dalam mazhab Syafi'i dan dalil-dalil dia. Mazhab lain saya tak tahu. Tahu sikit-sikit je, entah betul entah tidak. Saya terlalu kadang saya rujuk, betul tak ni dalam mazhab korang? Betul tak? Rupa yang di dalam kitab tuan, ada wujud masalah yang dia kata tuan. Tapi, ini ada bagi tapi dia, bukan seperti gambaran yang dia bagi. Yang ulama bagi tahu, kalau seandainya okey tuan ya, sebab syarat daripada solat jamak takhir, dua-dua sembahyang mesti dibuat semasa tuan dinamakan musafir. Bilakah tuan dinamakan musafir? Selama tak masuk mukim tuan. Selama tak masuk mukim, selama tu tuan musafir. Maknanya tuan boleh sembahyang jamak. Tapi dia beritahu, kalau seandainya tuan niat jamak takhir, okey tuan ya, ketika sembahyang jamak tu tuan tiba-tiba jadi mukim. Macam mana cerita dia Ustaz? Saya pun tak logik lah. Kalau saya sembahyang dekat Melaka, mana mungkin tiba-tiba jadi mukim saya? Ulama bagi tahu, dia punya keadaan tu dengan dua keadaan. Keadaan pertama, kata ulama, kalau ketika dia nak pergi tu, bukan dia nak balik ni. Okey tuan ya? Tiba-tiba ketika dia sembahyang, dia dekat Melaka ni, awal niat dia duduk 3 hari. Ketika sembahyang dia ubah jadi 5 hari. Faham tuan ya? Kenapa? Sebab ketika sembahyang datang mesej. Dekat mana dia boleh tengok? Dekat jam dia. Sekarang main jam tuan. Jam ni mesej isteri dia tuan. Mak sakit keras. Oh tak ada 3 hari. Oh ada 5 hari. Ketika macam ni, tapi dia niat jamak lah. Faham tu tuan? Sampai Melaka ni niat jamak ni. Tapi dia ubah dia jadi 5 hari. Maknanya jadi mungkin dia tak musafir lagi. Maka solat tadi yang dia solat jamak dari tuan, betul. Solat isyak dia dikatakan tunai, solat maghrib dia dikatakan qada, tapi dia tak berdosa. Kenapa? Karena baru berubah di niat. Ini satu. Susah faham. Yang kedua, yang dalam kitab selalu kata tuan, kalau dia jadi mukim, masuk dalam mukim dia. Macam mana Ustaz? Kalau dia sembahyang atas kereta api. Okey tuan ya, ini kereta api ni. Allah solat isyak ni tuan, nak jamak takhir. Dia solat isyak tu, Allah. Tengah solat isyak tadi tu, rakaat kedua, tiba-tiba kereta api masuk syalah. Mungkin tak mungkin tuan sekarang? Mungkin, bukan mesti masuk rumah tuan, masuk syalah pun dah mungkin. Mungkin tak mungkin. Alamak, mungkin tak boleh gini. Apa hukum isyak? Dalam hal macam ni, isyak tuan dikatakan isyak tunai kerana sembahyang isyak di waktu dia. Lepas isyak tuan solat maghrib, dikatakan tuan maghrib solat qada tapi tak ada dosa. Bukan bermakna dua-dua solat tu dia buat dekat rumah dengan sengaja, bukan. Maka ibarat tadi menentukan tuan. Bila saya buka-buka balik, rupanya ada pendapat ulama kontemporer kita. Apa kontemporer? Yang terakhir itu seperti saya sabik dalam kitab Fiqh Sunnah. Dia kata, tak, memang boleh ambil pendapat. Ada pendapat mengatakan boleh solat jamaah takhir dekat rumah segala macam. Diorang kata macam itulah. Saya cakap, ada beberapa hal terkadang kita tak boleh nak fatwakan. Karena dia terlalu memudahkan. Fatwa ni tuan, pendapat ulama kita ni banyak tuan. Kalau saya sampaikan semua pendapat ulama di sini, takut nanti tak ada sembahyang. Betul tuan? Faham tu? Yang saya belajar saya tahu, saya diam.
Kenapa saya diam? Sebab cara berpikir kita berbeza. Maknanya kalau saya sampaikan ke awam, akhirnya orang awam akan mengambil kesempatan. Kami akan mengambil ilmu, orang awam akan ambil kesempatan. Dan biasanya yang mudah nih, dia last option. Orang selalu tanya saya tuan, Ustaz apa dia? Ustaz, saya ini tengah iddah. Bolehkah saya keluar rumah? Saya kata dalam muktamar kita puan tak boleh keluar rumah sampai 4 bulan 10 hari. Tak boleh. Ni iddah, ni hukum Tuhan segala macam. Tapi bila dia bertanya dalam keadaan dia urgent, ada alasan-alasan tertentu, akhirnya saya keluarkan pendapat ulama kata, boleh puan, tapi dengan syarat atau balik rumah. Paham tuan? Nah, kenapa jadi macam Ustaz? Kenapa Ustaz tak bagi dia fatwa boleh keluar rumah ketika iddah? Kalau saya buka pintu ni, ulama fatwakan buka pintu ni, hukum akan dipermainkan. Karena kami sebagai ustaz wajib ketika kami belajar ialah adab kami belajar ketika Anda mengajar kepada umum, wajib Anda membawa kepada hukum yang muktamad sahaja. Hukum yang bukan muktamad jangan bawa. Kecuali kalau orang tanya face to face atau tanya personal, kita tengok apa alasannya, lepas tu baru kita boleh jawab ikut keadaan dia. Okey tanya? Nah, jadi jangan nanti dilakukan, oh dalam kitab ni boleh. Kita ambil dulu, karena dia tak menyusahkan tuan. Tak menyusahkan, kita sembahyang tengah jalan, mana dah menyusahkan? Kecuali kalau kita punya bas tak berhenti. Nah ini dalam keadaan yang lain dah. Dia pergi sebelum maghrib, bas dia tu tuan tak nak berhenti 5 menit, dia tak sembahyang. Ada bas macam tu. Sampai syarat dah isyak lah, alah maghrib saya macam mana sah? Dah sampai mukim dah ni. Kalau saya sembahyang tadi time 5 menit tu, Assalamualaikum, jalan kaki saya balik. Bas pergi dah. Dalam keadaan macam ni baru kita akan jelaskan, okey, puan boleh guna pendapat yang ini. Tapi dia bukan mutlak. Kalau saya mutlakkan, memang tak ada sembahyang. Kailan harus itu tuan, semua sembahyang ke rumah. Okey tuan ya, itu yang kita pahami tentang hukum agama. Wallahu a'lam. Allah majal jama'ana jama'an warahmatullahi wabarakatuh. Min tafarraqan warahmatullahi wabarakatuh. Wa tajal fina wa ma syikin wa lam haruma. Allahumma hdina wahdina sajami'a wa ja'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Yang lebih daripada Allah, yang kurang daripada saya, kita berterima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.